Assalamualaikum, apa khabar kepada anda? Salam hormat, salam sejahtera. Bagaimana mood raya dah bermula ke? Ke ada antara anda tengah ikuti dari traffic jam dalam di jalan raya? Apa-apa pun, berhati-hati kat jalan raya. Okay. First and foremost, line kita clear tak? Pagi tadi ada masalah sound sikit. Hopefully kali ni kan tak ada masalah sound. Clear tak line kita? Video kita boleh nampak? Saya nak tengok siapa dah ada online. Okay. Alright, seperti biasa Coach Khair ada Habib, Zulaika, Khairil, Fatimah, Azhar, Zaidi, Danish, Melur, Awang pun ada, Razif pun ada, Yusnita, Julia, awesome. Ada rakan-rakan kita yang tengah nak masuk pun ada, yang minta cuti pun ada. Sebab cuti dah nak, cuti raya, cuti nak balik kampung. Line clear Okay, apa Razif kata clear, Azhar, Zaidi kata clear. Awesome. Zulaika pun kata line clear. Cantik. InsyaAllah boleh bermula. Sebab bulan puasa, kelas kita ni dalam 2 jam je. 2 jam dah khalas. Dah settle dah. Okay. Mana tahu kot lepas ni nak pergi balik kampung kan. Sekarang ni dah mula lalu dekat FIP saya tahu. FIP saya dah mula lalu. Jalan jam teruk. Sampai ada yang kata dah 2-3 jam dah dalam kereta. Okay. Tapi biasalah. Itulah namanya raya kan. Kalau tak jam macam tu, tak sah raya. Okay. Awesome. Semua dah masuk. Okay. So jadi kan, jom kita masuk modul kita kelima, blog untuk perniagaan dan SEO. Okay. Pendek cerita apa yang saya nak sampaikan dalam topik kali ni, topik agak ringan, 2 jam je insyaAllah, adalah kaedah yang dikenali sebagai SEO ataupun kan Search Engine Optimization. Okay, Search Engine Optimization. Now, pendek cerita apa tahu? Pendek cerita, ramai orang tak gunakan teknik ni. Ramai usahawan tak gunakan teknik ni. Nombor satu, sebab mereka tak ada laman web. Kalau anda tak ada website, teknik ni kan dah tak boleh digunakan dah. Okay, sebab itulah daripada modul 2, kami nak anda ada laman web. Sebab teknik ni akan membantu prospek anda jumpa anda. Artinya kan, orang cari anda, prospek cari anda, pelanggan cari anda. Selama ni kan kita duk fikir apa kan? Macam mana nak cari pelanggan? Di mana nak cari pelanggan? Tapi kan kalau anda fahami konsep ni dan saya akan tunjuk anda langkah demi langkah bagaimana nak mencapainya, bukan lagi anda duk tanya-tanya mana nak cari pelanggan. Tapi kan pelanggan cari anda. Okay? Jom saya tunjuk contoh dululah sebelum kita masuk. Okay? Macam mana kita nak apakah hasil daripada kelas kita hari ini, sebab kita ada satu je matlamat hari ini, iaitu kan macam mana nak bagi orang jumpa laman web kita di Google. Okay? And the thing is kan, dekat dunia ni more than 90% pengguna internet menggunakan Google. Right? More than 90% pengguna internet menggunakan Google. So jadi kan apa yang saya nak ajar anda adalah teknik ni. Iaitu kan bila orang masuk je Google, besarkan sikitlah skrin kita, kecil sangat tak puas kan. Okay. Bila orang masuk Google, okay, dan mereka lakukan search kat atas ni, tak kiralah bidang apa. Contoh kalau anda jual ubat jerawat, orang type kat situ, masalah jerawat, cara selesaikan masalah jerawat, cara hilangkan jerawat. Okay, so anda bayangkan orang lakukan carian, apa saja yang kena mengena dengan industri anda. Kalau bidang saya, perniagaan internet, saya akan type perniagaan internet kat sini. Okay, dan kat atas tu, ini laman web saya. Keluar betul-betul kat atas, depan Google tu. Not the first one, maybe the second one ni. Okay, ini laman web saya. Okay, rahsiainternet.com. Ini video-video saya. Keluar dekat depan. Okay, ada lagi tak kat bawah tu? Kat bawah, tengok. Ini pun laman web saya juga. irfankhairi.net. Okay, so jadi kan saya boleh bawa beberapa laman web saya dan video saya ke depan Google. Dan teknik ni kan tak payah nak bayar. Okay, percuma sahaja. Tinggal anda nak buat, tak nak buat sahaja. Dan ada 3 langkah untuk mencapai ni. Okay, so jadi hari ni itulah topik dia, iaitu kan bagaimana nak bawa laman kita ke depan enjin pencari Google. Nah, ini saya tunjuk contoh saya. Mari saya tunjuk contoh rakan anda. Okay, rakan anda peserta program ini, dia buat apa tahu? Dia jual daging dari rumah. Jual daging daripada rumah. Okay, bukan jual kat pasar, bukan jual kat supermarket, tapi kan dia jual daging dari rumah. Dan apakah teknik yang digunakan adalah, ini salah satu tekniknya yang menjanakan dia banyak pendapatan dari rumah. Sebab apa kan bila orang search kat atas ni dekat Google, balik kat Google dan orang search daging, beli daging. Okay, beli daging ke, beli daging online ke, mana laman web dia? Dagingonline.com. Laman web dia ada kat sini, bukanlah nombor 1 tapi nombor 4 ke nombor 5, but still orang boleh jumpa di Google. Kalau klik kat sini, ini adalah pelajar kita yang menggunakan teknik SEO ataupun Search Engine Optimization. Dia bawa laman dia ke depan, tak payah nak bayar 1 sen pun. Kalau anda masih ingat dalam modul kita yang lepas, saya tunjuk macam mana nak letak iklan kan? Iklan berbayar kat Google.
Kali ni macam mana nak buat percuma. Okay. So jadi kan dia dapat apa tahu? Dia dapat pesanan bukan hanya dari suri rumah, okay, ibu-ibu, akak-akak yang nak masak daging masak merah malam ni, okay, daging masak sambal dan sebagainya, daging masak kicap. Tapi kan hotel-hotel mewah, restoran-restoran order banyak dari dia. Okay. Sebab apa kan? Mereka cari mana dapat supplier daging. Okay. So jadi dengan hanya ada laman web, dalam modul kedua kita dah ajar, okay, dan menggunakan teknik kali ini kan adalah bagaimana nak bawa laman anda ke depan enjin pencari. Dan teknik ni kan dikenal sebagai teknik yang evergreen. Apa maksud dia evergreen? Once anda buat ni sekali, anda dah tak payah nak risau dah. Laman web anda akan sentiasa dijumpai di Google. Okay, kerja sekali sampai bila-bila laman anda ada dekat depan Google. So jadi kena buatlah kerja dia dulu. Okay, dan kerja dia sekali itu yang saya akan ajar anda hari ini. Boleh tak macam tu? Okay. Ada seorang lagi teringat saya dengan pelajaran seorang lagi tahu. Dia jual apa tahu? Pemadam api. Okay, fire extinguisher. So jadi kan dia kata dia dah buat bisnes pemadam api, tapi dia duk tanya saya kan, "Okay, mana nak cari orang yang nak beli pemadam api?" Okay, mana nak cari orang yang nak beli pemadam api? Saya kata, "Apa nak cari? What if orang yang nak pemadam api cari anda dan jumpa anda?" Okay. So jadi kan kalau masuk Google dan type pemadam api, okay, ataupun pemadam api, kejap. Pemadam api, right? And then tekan search, okay? Adalah perniagaan lain pun jual pemadam api kan, okay? Tapi tengok mana pelajar saya tu, dia punya laman web kan pemadam apiku, okay? Pemadam apiku ke saya dah terlepas pandang, kejap, pemadam api, sana. Alright, saya tunjuk dia laman web dia lah, okay? Ini laman web dia, pemadam api. So dia buat macam tu, simple je, okay? Di mana dia jual pemadam api dan apa jadikan hotel-hotel, syarikat-syarikat, businesses beli banyak pemadam api daripada dia. Sebab apa? Orang boleh jumpa, okay? So jadi teknik hari ni dipanggil SEO ataupun Search Engine Optimization, okay? Di mana apa perlu anda buat untuk bawa laman anda ke depan Google supaya memudahkan orang jumpa laman anda. Bila orang cari apa saja yang kena mengena dengan perniagaan anda, dapat jumpa laman anda. Okay? Take note, bukan cari nama kedai anda, tetapi mencari bidang anda, mencari keyword anda. Okay? So itulah topik kita hari ini. Ringkas saja, ada 3 je langkah. Okay? Tapi sebelum tu adalah mukadimah dia. Nah, mukadimah dia kan adalah apa yang saya akan sharekan dengan anda. Nombor 1, kenapa teknik ni penting? Tadi pun dah samar-samar ada dah nampak dah kan. Kenapa penting? Ini adalah marketing percuma. Okey. Kenapa topik ni juga saya akan kongsikan dengan anda, tajuk dia adalah blog untuk perniagaan. Kenapa kena ada blog? Okey. Saya akan jelaskan dengan anda kenapa teknik ini berkaitan dengan blog. Okey. Bagaimana nak bawa blog kita dan laman web kita ke depan? Itu pun saya akan sharekan dengan anda. Right? Tapi konsep pembelajaran hari ini, kenapa ia akan memudahkan anda adalah dia lebih kurang macam modul 2 hari itu. Okey, dalam modul 2, dalam kelas live macam ni, saya kongsikan dengan anda apa perlu anda buat untuk isi kandungan laman web anda. Ingat tak? Okey, so saya minta anda prepare apa yang perlu anda buat untuk isi kandungan laman web anda. So samalah dengan hari ni, saya akan kongsikan dengan anda macam mana nak cari idea konten, macam mana nak buat konten. Tak susah. Okey. Tapi panduan nak buat blog, kami akan berikan kepada anda. Macam hari tu kami bagi anda panduan WordPress, macam mana nak buat laman web kan? Dan anda ikut langkah demi langkah panduan tersebut. Okay? So jadikan nak buat blog ni dia lagi mudah. Sebab apa dia lagi mudah? Sebab kita akan gunakan WordPress yang sama. Kita akan gunakan software yang sama. So kalau anda dah buat modul 2, dah selesai modul 2, modul 5 ni kan dia macam kacang lah. Sebab konsep dia lebih kurang sama dengan modul 2. Bagi anda yang tak siap lagi modul 2, reach out kepada kami, tapi kena lepas raya nantilah. Reach out kepada kami, kepada Iman, Izzat, okay, kita punya pelatih-pelatih supaya untuk menyiapkan laman web anda modul kedua. Boleh tak macam tu? Right? Okay. Let's go. Jom kita mula. Panduan akan diberikan kepada anda di Facebook group. So hari ini adalah preparation. Apa perlu anda buat di dalam blog anda? Cara nak bina blog, kita download panduan nanti. Okay. Now, thing is kan, let's start dengan asas dulu. Kita start dengan basic dulu. Iaitu kan, apa beza blog dengan laman web?
laman web kita dah buat dalam modul 2 hari tu. Okey, apa beza blog dengan laman web? Perbezaan pertamanya adalah laman web adalah untuk menjual. Sama ada kita jual daging kita tadi tu. Kita jual pemadam api. Okey, kalau semacam saya jual buku saya. Kalau anda ada produk sambal, okey, laman web digunakan untuk jual sambal anda. Berbeza dengan blog. Blog ni dia tak menjual sangat, tetapi dia lebih kepada share of information. Contohnya kan, kalau anda jual, contoh produk anda adalah produk kesihatan, okay? Produk menurunkan berat badan. So blog anda mungkin blog mengkongsikan tentang kesihatan, perkongsian, information, articles, okay? So katalah laman web anda jual sambal, okay? Blog anda buat perkongsian resepi-resepi. Okay, so blog ni dia lebih kepada informasi, alright, yang kena-mengena dengan perniagaan anda. Supaya bila orang baca blog kita, orang tengok blog kita, hopefully daripada situ, keyakinan meningkat, credibility meningkat dan mereka akan lebih cenderung beli apa yang kita jual. Okay, so contohnya ini blog saya, saya tunjuk anda. Blog saya irfankhairi.com. Kalau ada soalan, teruskan soalan anda. Okay. Right. Blog dia tak menjual sangat. Dia bagi artikel. Contoh artikel ni kan adalah 4 sebab video penting untuk perniagaan. So saya kongsilah apakah 4 sebab kenapa video ni penting untuk perniagaan. Okay. Kemudian cara tambahkan keyakinan diri untuk buat video. Dan saya kongsikan apakah cara untuk meningkatkan keyakinan diri untuk video. Okay. Dia tak ada menjual sangat. Tapi kalau ada perasan kan dekat tepi-tepi ni ada iklan. Iklan yang mempromosikan perdagangan kita. Okay. Kadang-kadang dalam artikel saya sebutkan apa iklan. Right. Kadang-kadang ada iklan program saya. Right. Jadikan blog ni dia share information. Tapi sekali-sekala kita iklankan juga perniagaan kita. Yelah, at the end of the day kita ni usahawan. Kita nak orang beli produk kita. Setuju? So bayangkan laman web adalah untuk menjual. Blog adalah untuk share informasi. Right? Untuk share informasi. Okay. Blog ni, orang akan datang selalu. Contoh, katalah anda buat blog kan resepi. Mungkin setiap minggu anda update lah sekali dua resepi-resepi. So jadi now anda ada content yang updated untuk blog dan juga untuk FB anda. Okay? Jangan lupa tulis nota. Kalau anda buat blog kan, bila anda update blog anda update lah FB anda. Okay? Dia tinggal sekian, betul tak? Kalau dekat Facebook, okay, kalau anda buat sesuatu dekat Facebook, lepas 2-3 hari, apa yang anda tulis tu dah turun bawah. Orang dah tak nampak dah. Kan? Nanti saya akan jelaskan lagi konsep ini. Tapi kalau kat blog, dia akan ada forever kat blog anda. Okay? Sekali lagi saya akan jelaskan. But yang penting, kat blog orang akan masuk berulang kali. Okay? Tapi laman web, kalau orang tu tahu yang ada ni jual sambal, tak adalah hari-hari, tiap-tiap minggu dia nak tengok sambal anda dekat laman web anda kan. Dia masuk sekali je. Okay? Dia tahu anda jual sambal, dia dah tak masuk dah. Melainkan the next time dia nak beli. Okay? Tapi kalau kat blog anda selalu kongsikan resepi, dia selalulah masuk blog anda dan dia selalulah teringatkan resepi anda. Dia teringatkan sambal anda tadi tu. Okay? So blog anda boleh dapat pelawat berulang sebab kita sentiasa update. Tapi laman web dah tak payah nak update dah. Okay? Blog orang boleh tinggalkan komen. Dalam modul yang lepas saya tunjuk macam mana dekat blog kan orang boleh tinggalkan komen di mana saya kongsikan tentang link populariti, betul tak? Okay. Tapi laman web dia tak ada ruang untuk orang tinggalkan komen. Okay. So jadi pendek cerita, laman web untuk menjual, untuk closekan sale anda. Blog untuk share information yang related dengan perniagaan anda. Okay. Fungsi dia berbeza. Okay. Jula tanya, boleh tak kita letak link website kita dalam blog kita? Boleh, tak ada masalah. Okay. Contohnya macam saya punya blog ni. Right. Kadang-kadang kan mungkin Jula katakan ada orang letak menu kan. Dekat atas ni ada menu dan sebagainya. Boleh. Sebenarnya ini menu lah. Program intensif ini adalah link ke laman web saya. Okay. Ini adalah iklan. Iklan ni pun link ke laman web saya. Ini juga bawah ni kan adalah iklan ebook saya. Which kalau orang klik pada iklan ni, dia akan masuk ke laman web saya. So betul, kita boleh kongsikan link dekat blog juga. Dan memang itu yang kita nak buat. Sebab kalau orang tu setakat baca blog kita je, kita tak dapat duit, betul tak? Kita nak duit adalah bila orang klik dan masuk ke laman web kita. Sebab laman web kita tujuan dia adalah untuk
menjual. Okay. Kalau Julia maksudkan yang ini, okay, saya letak link. Nampak? Ada link. So sama juga, kita boleh letak link ke laman kita. Kalau saya klik, dan orang akan masuk ke laman kita. Okay. So jadi memang itu yang kita nak buat. Letaklah link. Banyak-banyak pun boleh, tak ada masalah. Habib tanya, blog boleh dilinkkan dengan banyak? Boleh. Banyak-banyak pun boleh. Kalau anda tengok saya ni, okay. Berapa banyak? Klik di sini. 1. Okay. Atas ni 2. Sini 3. Okay. Bawah ni. Ini 4. Okay. Dekat artikel. Ini link ke-5, nampak? Lagi banyak, lagi bagus lah. Pendek cerita. Sebab kita nak orang sentiasa ingat produk kita kan. Itu tak kira bawah ni lagi. Turun bawah ni ada tak lagi link. Nampak? Ini ada link lagi. Okay. Setiap artikel saya tambahkan link. Ini ada lagi. Dapat. 10 lah. Letaklah lagi banyak, lagi bagus. Macam tu. Sebab blog anda kan ada in control. Okay. Gitu. Blog ni perlu SEO ke? Yes. Dan saya akan tunjukkan tentang blog dan SEO. Apa kena mengena blog ni dengan SEO? Saya akan tunjukkan lepas ni. Okey, tapi sebelum saya tunjukkan teknik dia, okey, dalam perniagaan, satu konsep yang saya nak anda sentiasa fikirkan adalah ini. 6 until it sticks. Okey, nah apa maksud dia ni? Maksud dia antara kesilapan usahawan adalah kita rasa apa tahu? Kita rasa bila orang masuk laman kita sekali, orang dengar tentang perniagaan kita sekali, contoh kita jual sambal dan kita promote lah sambal kita, letaklah update lah dekat TikTok ke, dekat blog ke, dekat laman web ke, mana-mana lah. Orang dengar sambal kita, orang, nak belilah sambal ni. Tak ada macam tu. Kalau orang dengar tentang perniagaan kita sekali, orang tak akan beli pun. Okay? 6 until it sticks adalah konsep di mana anda kena fahami seseorang itu, target market anda, kena dengar tentang perniagaan anda sekurang-kurangnya 6 kali. Okay? Itu maksud dia 6 until it sticks. 6 kali mereka dengar mesej perniagaan anda, barulah mesej tu melekat dekat kepala dia. Contoh kat sini, kepala dia botak. Okay? So, prospek anda kena ulang dengar sekurang-kurangnya 6 kali. That's why blog ni penting. Sebab blog anda akan update selalu. Katalah anda update seminggu sekali blog anda, dan nanti saya akan tunjuk anda cara yang paling mudah macam mana nak updatekan blog anda. Jangankan seminggu sekali, seminggu 10 kali pun boleh. Okay? Bila anda updatekan blog anda, macam saya katakan tadi, anda updatekan juga dekat Facebook anda. Letakkan Instagram pun boleh, tak ada masalah. Okay? Dan orang akan dengar tentang mesej perniagaan anda berulang-ulang kali. So, bayangkan kalau anda jual sambal dan orang terbaca atau ternampak resepi anda 6 kali dan kat situ lagi cenderung dia akan beli sambal anda. Okay? Macam saya katakan tadi, silap dia bila kita try jual, kita marketing, orang dengar tentang sambal kita sekali, orang tu tak beli. And then kita cari pelanggan lain. Kita cuba marketing kat tempat lain. Kan? Rugilah. Sebab pelanggan tu baru je dengar tentang sambal kita sekali. Baru je tengok resepi kita sekali. Tapi bila 6 kali, lagilah ramai akan beli. So untuk anda dapat ramai pelanggan, anda kena faham konsep 6 until it sticks. Orang yang sama kena dengar sampai 6 kali mesej perniagaan anda. Blog adalah salah satunya. Kongsikan blog dekat Facebook pun sama juga. Okay? Barulah mereka dengar sampai 6 kali. Clear? Alright? Okay. Now, we're going to belajar blog hari ni. Saya ditanya, blog ni perlu SEO ke? Perlu. Okay. Tapi kan, satu lagi, blog ni fungsi dia berbeza dengan laman web. Okay. Fungsi dia berbeza dengan media sosial. Laman web, seperti mana yang saya sebut, tujuan dia untuk menjual. Dalam modul kedua, saya dah sharekan dengan anda bagaimana dengan information yang anda letak dekat laman web anda, kita nak membuatkan orang nak tarik emosi orang dan beli produk kita. Itu modul kedua hari tu kan. Anda boleh dengar balik video tersebut. Okay. Tapi blog tujuan dia lain. Laman web tujuan dia untuk menjual, untuk buat duit. Blog tujuan dia untuk tambahkan promosi dan credibility. Apa maksud credibility? Bagi orang yakin. Okay. So macam inilah, bayangkan anda jual takaful. Dan blog anda bagi tip-tips kewangan. So orang lebih yakin dengan credibility anda dan orang lebih yakin orang akan beli dari anda. Betul tak? Katalah anda jual produk kesihatan dan blog anda bagi tip-tip jaga kesihatan. Again, credibility meningkat, keyakinan meningkat, lagi ramai akan beli produk kesihatan anda. Okay? Gitu. Itu maksud dia credibility. Right? Tapi promosi apa pula? Kan? Blog adalah untuk promosi dan credibility. Promosi adalah SEO tadi tu. Okay? The thing is kan, ini jawapan mudah dia.
untuk bawa laman anda ke depan enjin pencari, okay, cara paling mudah adalah dengan mempunyai blog. Itu jalan pendek dia. Okay. Laman web boleh. Okeylah ada laman web. Tapi kalau nak jalan lagi mudah, lebih efisien dan efektif, dia kena blog. Blog yang kita SEO kan. So jadikan kenalah dengan soalan Zaidi tadi. Blog ni perlu ke SEO? Yes, perlu dan lagi mudah. Dan saya akan tunjuk cara dia dengan anda. Okay. Kenapa lagi mudah? Google dia suka blog. Okay. Google dia lebih suka blog. Macam tu. Nanti saya tunjuk kenapa. Right. Media sosial lain pula tujuan dia. Social media seperti TikTok, Facebook, Instagram, YouTube untuk membina jenama, untuk membina relationship, hubungan. Nama pun media sosial kan, untuk bersosial. Right? So jadi anda kena fahami yang kita belajar dalam program ini kan, laman web tujuan dia lain untuk menjual, blog tujuan dia lain untuk promosi dan credibility. Okay? Media sosial adalah untuk bina jenama dan relationship. Gabungan ketiga-tiga ni, barulah anda akan dapat lihat kan ramai orang akan beli dari anda. Pusing-pusing, mereka akan beli dari anda. Okay? Kalau anda mengharapkan, sebab itulah kalau mereka yang, kalau bukan selebriti lah ataupun influencer, kalau influencer lain cerita, dia ada media sosial pun dah cukup. Okay? Tapi kalau kita sebagai usahawan, bila anda ada ketiga-tiga ini, kat situlah anda dapat jualan yang lebih banyak lagi, lebih tinggi lagi. Okay? So ketiga-tiga ni kita belajar sepanjang program ni. Okay? Laman web, modul kedua hari tu. Hari ni kita belajar tentang blog pula. Okay. So jadi, again, blog kita dapat menarik pelawat melalui SEO. Saya akan tunjuk cara dia. Dan juga membina keyakinan dan credibility. So, bila terjadi ini, lebih ramai akan beli dari kita. Okay. Dia macam ni, mudah macam ni. Katalah anda buat takaful, okey? Anda buat takaful. Anda ada blog kewangan dan blog anda kan ada namakan blog anda adamzubir.com. Anda rasa ramai tak akan dapatkan takaful dari anda? Okey? Dekat blog anda adamzubir.com anda letaklah tip-tip kewangan. Ramai sangat-sangat. Macam Dr. Adam Zubir lah. Kenal kan Dr. Adam Zubir kan? So dia ada blog, dia ada information. Sebab tu brand dia meningkat, jenama dia meningkat. Sebab orang nampak dia sebagai authority, credibility meningkat. Okay, dia ada .com dia sendiri. Right? So konsep dia tetap sama, iaitu kan kita gunakan blog untuk meningkatkan credibility dan juga untuk orang jumpa dekat SEO. Dan saya akan tunjuk anda caranya. Okay. Now, kenapa blog ni masih lagi relevan ke? Sebab kalau ikutkan blog ni kan macam zaman-zaman dulu punya je. Betul tak? Blog ni dah wujud sejak zaman saya buat internet. Okay, lebih 20 tahun lalu dah ada blog. And in fact memang betul pun. Masa tu mana ada TikTok, tak ada YouTube, tak ada IG, tak ada FB. Macam mana saya nak buat marketing? Saya gunakan blog. Tapi adakah blog masih lagi relevan sampai hari ni? Okay, mari saya jelaskan kenapa dan bagaimana. Sebab ramai orang compare. Baik buat kat Facebook je, tak payahlah ada blog. Betul tak? Kita update lah, buatlah artikel. Ada resepi, letaklah dekat Facebook. Tak payah ada blog. Okay. Tapi cara bijaknya adalah make sure anda ada blog juga. Okay. Buat kat Facebook, buat kat blog dan saya akan tunjuk anda kenapa. Nombor 1. Okay. Accessible. Nah, apa maksud dia accessible? Artinya kan, Facebook, orang tu kena ada akaun Facebook. Orang tu kena follow anda. Betul tak? Kalau orang tu tak ada akaun Facebook, orang tu tak follow anda post resepi, dia tak nampak. Setuju tak? Anda buatlah 100 resepi yang paling sedap, yang best in the world, tapi kalau orang tu tak ada akaun Facebook pun, dia tak tahu pun resepi anda. Okay? Dan sebenarnya, ramai orang tak ada pun Facebook, tak ada pun TikTok, tak ada pun IG. Kalau anda sebagai usahawan, okay, rugi tak? Sebab anda dah tak target orang yang tak ada akaun Facebook. Okay? Contoh, Kak Syaz, isteri saya Kak Syaz, dia pakai tudung. Tapi dia kahwin dengan orang internet, tapi dia FB pun tak ada. Okay, jangan ke FB tak ada, TikTok pun tak ada, IG pun tak ada. Kan? Kahwin dengan orang internet. Macam isteri saya pakai tudung. Kalau anda berniaga tudung, hanya dekat social media, anda dah tak dapat target market macam tu. Which, ramai orang, I'm sure anda pun kenal, orang yang tak ada Facebook, yang tak aktif kat Facebook, setakat daftar je tapi tak check Facebook. Kan? Ramai kan? So, rugi tak? Okay? Tapi kalau blog, semua orang boleh masuk. Tak kiralah di mana saja kat dunia, contohnya macam tadi. Kan? Contoh, saya buat contoh untuk anda. Saya buka Google kat depan anda sekarang ni.
Okay. Dan dekat Google kan, saya katalah seseorang tu kan dia nak maklumat tentang warna perniagaan. Dia type warna perniagaan dekat Google dan dia dapat laman website kelab depan ni. Dah boleh jumpa dah. Okay. Nampak? Dia terus masuk ke blog saya. Okay. So jadi sesiapa saja boleh masuk blog. Tak perlu nak daftar blog, tak perlu nak apa, tapi boleh masuk blog. But Facebook tak keluar pun kat sini. Betul tak? You update lah Facebook macam mana, dia tak keluar di sini. Sebab apa? Google bersaing dengan Facebook. Takkanlah dia nak promotekan pesaing dia senang-senang. Setuju? Okay. So jadi bila anda ada blog, ianya accessible. Di mana kan sesiapa saja boleh masuk blog anda, tak perlu ada akaun Facebook, tak perlu ada akaun IG, tak perlu ada akaun TikTok. Sebagai usahawan, logik tak untuk anda ada blog? Memudahkan sesiapa saja kat dunia ni jumpa perniagaan anda. Kan? Itu tip yang pertama. Yang kedua, di Facebook. Betul tak? Katalah Facebook. Kan? Katalah anda pun biasa kat Facebook, kita tengok feed. Betul tak? Kita nak tengok update kawan-kawan kita, tengok berita. Okay, tengok apa yang kita follow. Kalau kita follow health lah keluar. Macam saya follow movie sebab saya suka movie kan. Movie lah keluar juga. Okay, betul tak? Bila dekat Facebook, orang tak fokus pun untuk beli daripada anda. Setuju tak? Sebab bercampur aduk. Sekejap ada pasal kesihatan, sekejap ada pasal perniagaan, sekejap ada update kawan-kawan kita. Okay, ada update movie. Orang tak fokus. Sebab macam-macam bercampur di feed. Kan? Orang tengok kat feed. Orang tak masuk ke Facebook anda. Okay? Orang tengok di feed. Setuju? Kan? Tapi kalau anda berjaya bawa orang masuk ke blog anda, everything kat blog anda adalah mengenai perniagaan anda. Contohnya, macam tadi tu. Bila kita ada blog, orang masuk blog kita, barulah orang fokus. Sebab everything is about jenama kita, about perniagaan kita. Okay. So, jadi bila orang lebih fokus, lagi mudahlah untuk anda jual pada orang tersebut. Nampak tak? Psikologi dia di situ. Setuju? Okay. Alright. So, samalah juga branding kan. So, now anda ada brand sendiri. Ada blog anda sendiri. So, tak kira lah anda boleh namakan blog anda apa. Okay. .com anda apa. Itu menjadi jenama anda. Kalau Facebook, tetap jenama Facebook. Kan? Semua orang ada Facebook. Tapi now anda dah dapat bina jenama anda sendiri di blog anda. Clear? Okay. Yang ini penting. Archive. Math saya tunjukkan kepada anda kenapa benda ini penting. Right? Ini yang saya sebutkan kepada anda tadi tu. Okay. Iaitu kan, apa saja anda buat kat blog, Google akan archivekan. Contoh, kalau anda letak posting dekat Facebook, betul tak? Lepas beberapa jam, posting anda ni akan hilang. Sebab apa kan dia turun bawah. Lepas 3-4 jam, dah hilang. Anda post, dia akan keluar kat feed. Okay? Tapi lepas sehari 2, orang dah tak dapat jumpa dah. Setuju tak? Apa saja anda post dekat Facebook, okay, dia akan ada kat Facebook untuk beberapa jam je. Kemudian orang dah tak jumpa dah. Esok orang dah tak jumpa dah. Okay? Apatah lagi minggu depan. Betul tak? Okay? Tapi blog, Google Archive kan. So contohnya tadi, ingat tak bila saya lakukan carian warna perniagaan, okay, cik tengok ni betul-betul, saya type warna perniagaan, blog saya keluarkan nombor 1, tapi perhatikan, bila saya buat ni? Tahun 2008. Berapa tahun dah tu? Okay, 16 tahun yang lepas. Usaha anda, update blog anda, akan membantu untuk jangka waktu yang sangat-sangat lama. Kalau kat Facebook, anda update Facebook, by the end of the day, orang dah tak nampak dah. Setuju tak? Anda update blog anda sekali, yang sekali tu akan membantu anda sampai bila-bila. Okay? So, ini maksud dia archive. Makin jelas tak kenapa blog ni penting? Artinya kan tahun 2008 dulu, Disember 2008, saya buatlah perkongsian ini, jom kita tengok. Okay. 2008 saya buat perkongsian ini. Sampai hari ni, orang boleh jumpa. Orang yang cari, boleh jumpa. Okay. Dan saya promote lah produk saya dan sebagainya. Okay. And take note,
Ini 2008 tak wujud lagi. Semua ni tak wujud lagi. E-book ni pun saya tak tulis lagi 2008. Okey? Tapi artikel kita boleh membantu kita sampai bila-bila. Jelas tak? Okey? Saya buat contoh satu lagi. Katalah kita masuk Google ya. Dan Google saya type slogan perniagaan. Apa saja yang kena mengena dengan perniagaan, okey, most probably akan jumpa laman web saya, blog saya. Tu slogan perniagaan akan jumpa saya punya blog juga. Bila saya buat? 2009. 15 tahun lalu. 2009. Okey, kalau klik ini adalah artikel ni. Saya kongsikan mengenai macam mana nak come up dengan slogan perniagaan. Boleh tak contoh? Membantu perniagaan kita sampailah hari ini. Clear? Boleh? Right. So itu maksud dia archive, okay? Ataupun archive. Betul tak? That's why bila kat social media, contoh Facebook. Untuk berjaya kat Facebook, anda kena update Facebook sehari sampai 3 kali. Okay? Sehari 2-3 kali, sehari 2-3 kali. Kita pun naik penat. Betul tak? Kan? Blog, anda buat sekali je. Buat sekali, orang boleh jumpa sampai bila-bila. So now kalau anda dengar pengetahuan itu, nampak tak? Kadang-kadang kita punya strategi kita tak nampak. Kan? Kita duduk penat kata, alamak penatlah nak update Facebook hari-hari. Kalau penat, then ini jawapan dia. Buat sekali, sampai bila-bila dia boleh promote perniagaan anda. And not just that, sesiapa saja kat dunia ni boleh masuk. Membantu tak so far? Kalau bantu, beritahu saya membantu kat bawah. Alright. Terbuka tak sikit fikiran kita tentang blog, kenapa blog ni penting. And of course, ini adalah percuma. Kita tak payah pun nak bayar Google untuk keluarkan kat depan bila kita gunakan blog. Okay? Cuma one thing kan, saya nak minta tolong anda tulis kat buku nota anda. Okay? Tuliskan kat buku nota anda sedikit peringatan kepada anda. Nanti bila anda buat blog kan, dia ada satu option, dia ada satu pilihan di mana anda tak payah nak keluarkan tarikh ni. Saya nak minta anda jangan keluarkan tarikh. Okay? Ada option tak keluarkan tarikh. Dia macam ni lah. Macam ni. Dia ni kan dia tak keluarkan tarikh dia. Okay? Yang ni dia keluarkan tarikh. Right? Tapi yang ni tak keluarkan tarikh. Okay? Jangan keluarkan tarikh. Ambil option tu. Sebab apa? Kita tak nak bila orang search, dia nampak 2009, nanti dia rasa outdated. So jadikan nanti dia tak klik. Okay? Nanti dia klik yang lain. Okay? Yang tak ada tarikh. So, make sure anda tak letak tarikh. Boleh. Okay? Tarikh ni dia automatic, tapi ada pilihan untuk tak keluar tarikh. Kenapa saya letak tarikh? Sebab saya nak tunjuk bukti kepada anda. Yang saya dah buat ni tahun 2009. Nanti kalau saya tak tulis tarikh, nanti anda kata, Aiki tipu lah. Takkanlah dah buat ni pada tahun 2009. Okay? So jadi the only reason saya letak tarikh 2008 ni, sebab nak tunjukkan kepada anda, pelajar-pelajar saya, ini adalah teknik yang legit yang saya buat dah sejak tahun 2008 lagi. Yang tetap membantu kita sampai hari ni. Okay? Contoh macam ni. Tak letak tarikh. Okay? Right. So tulis kat nota anda. Membantu ya? Awesome. Terbaik. Okay? So nanti jangan letak tarikh. Okay. Next. Okay? Kenapa modul ni mudah? Hari ni modul ni mudah tau. Mudah sangat. Okay? Tak sampai 2 jam pun modul kita hari ni. Sebab sebelum ni, contoh, kita punya kelas tahun-tahun lepas lah kan? Nak sediakan artikel kat blog, saya kena ajar apa tau? Cara menulis blog. Okay? Saya kena ajar teknik menulis. And ramai orang kata penat lah nak tulis, susah lah, kita ni tak pandai menulis kan? Biasalah, memang betul pun. Kali ni, tahun ini, dia dah jadi mudah. Sebab apa? Sebab sejak tahun lepas, kita ada AI. Kita ada ChatGPT. Nak buat blog sekarang ni kan dah 10-20 kali ganda lagi mudah. Dan tak ada alasan untuk anda tak gunakan teknik hari ini. Sebab anda dah tak payah nak tulis apa-apa, kita gunakan ChatGPT sahaja untuk blog kita. Siapa biasa guna ChatGPT? Baik, mengaku. Ada tak antara anda yang tak pernah guna ChatGPT? Okay, saya akan tunjuk anda cara nak guna ChatGPT untuk create blog dengan mudah. Okay? Razif kata, jika kita dah post tahun lepas, kita nak update info yang sama, perlu buat post baru atau boleh update post sebelum ni? Boleh update post sebelum ni. Boleh edit je, tak ada masalah. Okay? So soalannya adalah, kita dah buat artikel. Okay? Sekali bulan lepas punya artikel, boleh tak
Mungkin contoh, alamak kita tersilap maklumat. Okay, boleh tak kita edit artikel bulan lepas? Boleh, tak ada masalah. Anda just pergi ke artikel tu, and then tekan edit, anda boleh edit. And then dia akan kemas kini. Mudah je. Okay. Zaidi kata hari-hari pakai okay, you all selalu pakai. Then mudahlah. Okay. Julia kata tak pernah dengar. Okay, then saya akan tunjuk. Alright, bagi anda yang biasa, anda tahulah betapa mudahnya menggunakan ChatGPT. Right, so saya tunjukkan kepada anda. Okay. So langkah pertama apa yang anda perlu lakukan adalah nanti anda kena bina blog anda guna panduan yang kami beri. Okay, panduan langkah demi langkah yang menggunakan WordPress. Yang saya kata dia macam modul 2 je. Okay, and of course kalau anda ada masalah untuk bina, kontak kami sama-sama bantu anda bina blog anda. It's not that difficult. Okay, kalau dengan trainer kami akan bantu anda. Right, okay, itu panduan. Once dah ada blog, okay, anda dah ikut panduan, anda dah blog. Now macam mana nak buat artikel? Okay, let's go ChatGPT. Saya pun selalu guna ChatGPT lah. Okay, hari-hari kita guna ChatGPT kan. So jadi kan, bagi anda yang tak pernah guna ChatGPT, saya tunjukkan cara dia. Kejap bagi saya sign in dulu, okay. Okay, saya sign in dulu saya punya ChatGPT. ChatGPT ni kan percuma, okay, and bagi anda yang masih lagi basic tak tahu kan, ChatGPT adalah AI ataupun Artificial Intelligence, okay. Kat bawah tu nanti Imat tolong bagi link ChatGPT ataupun anda just Google je lah ChatGPT. Ini adalah ChatGPT. Okay. Okay, kita mula asas lah bagi anda yang tak pernah guna AI, tak pernah guna ChatGPT, okay. So, kenapa nama dia ChatGPT? Sebab anda boleh chat dengan dia. Okay? Anda boleh chat dengan dia. Right? So, contoh, anda boleh chat, anda boleh tanya soalan tau. Macam tengah chatting. Dan robot ni akan membantu jawab anda. So, dia gunakan Artificial Intelligence. For example kan, how far is Dubai from Malaysia? Okay? Anda tanya. Okay, take note, I'm going to write in English dulu. Then, ChatGPT akan bagi tahu jawapan dia. Lebih kurang 5,000 kilometer. Okay? Kita boleh buat chat tau. Artinya, saya boleh tanya balik dia. Okay? How to get there. Take note, kalau macam Google tak faham. Tapi ChatGPT dia faham kita punya perbincangan. Kalau Google, kita kena tanya, how to get to Dubai. Betul? Kalau ChatGPT, kita tanya je, how to get there. Sebab dia dah tahu dah perbincangan kita, chat kita ni kan adalah mengenai Dubai. Okay, kita tekan enter, dia akan jawab. Okay, there are several ways to go to Dubai from Malaysia. Dia bagi jawapan dia. Nampak tak betapa powerfulnya ChatGPT untuk menjawab apa saja soalan. Okay, so now macam mana nak buat blog menggunakan ChatGPT? Kalau ada soalan, teruskan soalan anda, okay? Siapkan diploma menggunakan ChatGPT. Bestnya. Okay. So, contoh. Isu dia adalah kita tak tahu nak update blog kita apa. Okay. Cuba saya ambil satu topik lah. Contohnya, katalah anda ni ejen hartanah. Okay. Dan anda nak buat blog supaya orang yakin dengan anda. Okay. Tapi anda tak ada masa nak buat blog. Anda tak tahu nak letak apa pun dekat blog anda kan. Then, kita minta ChatGPT untuk bagi kita idea. For example. Okay. Suggest 20 article. Okay. Ideas for a real estate blog. Okay. Soalan dia. Suggest 20 article ideas for real estate blog. Hartanah Tekan enter. Boom. Dia akan bagi anda 20 contoh tajuk artikel untuk blog anda. Gitu. Senang tak kerja anda? So now anda ada 20 dah artikel punya idea. Right. The pro and cons renting, buying a home. That's a good idea. Top neighborhood to invest in, Petaling Jaya. That's good. Renovation tips to increase your home value. Bagus juga. Nanti ada kata, IK ni semua English. Bahasa Melayu macam mana? Boleh. Kita minta lah dia translate kan. Okay. Tapi just nak beritahu anda, fair warning. Sebab ChatGPT ni kan dia belum 100% perfect, especially kalau bukan bahasa English. So kalau kita minta dia translate ke bahasa Melayu, dia akan terguna bahasa Indonesia. Okay? Tapi tak apalah. Anda pandai-pandai adjust je lah nanti. Bukannya kita tak faham bahasa Indonesia kan? So jadi contoh, translate this to bahasa Malaysia. Alright? Dia faham soalan kita. Tekan enter. Now kita ada 20 tajuk untuk blog kita in bahasa Malaysia.
Mudah tak kerja anda sekarang? Betul tak? Macam saya kata, tinggal nak buat tak nak buat je teknik ni. Sebab telah menjadi sangat mudah untuk come up dengan tajuk-tajuk artikel blog anda. Okay? Contoh yang saya kata bahasa Indonesia tu tadi macam ni lah. It's not, tak banyak lah. Maybe 5%, maybe 10%. Contoh, contoh apa? Ada tak bahasa Indonesia? Navigasi. Macam Indonesian sikit lah kan. Saya rasa Melayu dia tak guna sangat menavigasikan. So, pandai-pandai anda lah ubah sikit perkataan ni. Okay. Memahami pasaran hartanah semasa ketidakpastian ekonomi. Nampak? Kalau macam bahasa Indonesia sikit kot kan? Ke Melayu tu? Ada tak lain? Okay. Ada kalanya, tak banyak. Okay. Sorotan. Sorotan Indonesian a bit, right? Okay. Sorotan tentang hartanah mewah, trend dan pandangan. Sorotan tu apa? Tukarlah apa-apa perkataan Melayu. Okay? So, jadi bukanlah maksudnya anda boleh copy and paste. Bolehlah nak copy and paste. Tapi ubah kalau ada word-word yang Indonesian. Itu je dia punya hiccup menggunakan ChatGPT bahasa Melayu. Kadang-kadang dia akan ubah ke Indonesian sikit. Macam ni lah, kadar variable. I think Melayu tak gunakan ni kan? Betul tak? Okay? Kadar tetap versus kadar berubah. Indonesia dia guna kadar variable. Okay? Faham? So, jadi, pandai-pandailah kita edit-edit sikit. Gitu. Okay. Julia kata, patut guna ChatGPT setkan model 1. Settle. Membantu? Kalau bantu-bantu saya membantu kat bawah. So, now anda ada 20 article ideas untuk blog anda. Betul tak? Tak cukup kat situ. Isi kandungan macam mana? Okay. Isi kandungan, kita guna ChatGPT je. Tak, kalau anda ada rajin, katalah anda ni super rajin, extra rajin, okay, lepas-lepas buka puasa tiba-tiba anda nak tulis artikel sendiri, go ahead, teruskan, silakan. Okay, jom saya tunjuk anda cara mudah. Anda highlight je ni. 10 tip untuk pembeli rumah pertama kali. Okay, what if kita minta ChatGPT buatkan? Okay, highlight, saya copy dulu Copy, dan minta ChatGPT, saya kata, tuliskan artikel, right, 500 patah perkataan bertajuk, and then saya pastekan. 10 tip untuk pembeli rumah pertama kali. Okay, saya minta ChatGPT tuliskan artikel 500 patah perkataan bertajuk 10 tip untuk pembeli rumah pertama kali. Tekan enter. Sambil buka puasa, ChatGPT dah sediakan artikel untuk anda. Copy and paste ke blog anda. Tak kemudah cerita? Itu yang saya kata. Tahun-tahun lepas, saya kena ajar pelajar saya menulis. Dan ramai orang give up sebab tak pandai menulis. But now, tak sampai 10 saat, dah ChatGPT bagikan anda artikel. So, tinggal nak buat apa? Copy and paste je lah ni kat blog anda. Setuju tak so far? Okay? Right. So, dah copy and paste ni, dah dapat satu artikel. Nak artikel lagi, buat cara yang sama. Jom saya ulang tayang supaya anda ingat. Okay, nanti anda boleh try tau. Contoh, memahami proses pembelian rumah, panduan langkah demi langkah. Okay? Ataupun yang ni, kita ambil ni lah. Macam menarik je. Kelebihan dan kekurangan menyewa versus membeli rumah. Saya copy ni. Okay, saya copy. Turun bawah. Okay, kita minta dia tulis. Okay. Tuliskan artikel, katalah 400 patah perkataan. Kita nak dia relax sikit. Patah perkataan bertajuk, okay, dan saya paste balik. Mana paste? Kelebihan dan kekurangan menyewa versus membeli. Tekan enter. Buka puasa. Dan pada time habis buka puasa dah siap dah. Dia bagi tahu apakah kelebihan dan kekurangan menyewa dan membeli. Okay. So, copy and paste dan boleh letakkan di blog anda. Senang tak kerja? Okay. Alright. Fatimah tanya, jom saya menjawab soalan anda. Fatimah kata, kalau kita copy and paste dari ChatGPT, ada isu plagiat tak? Okay. Tidak. ChatGPT ni kan dipanggil open punya source. So, open source maksud dia kan, tak ada siapa memiliki copyright. So, kalau anda letak kat blog anda, tak ada masalah. Okay. Now, akan tetapi kan, ini nasihat saya lah.
Okay, ini nasihat saya. Anda katalah anda ini ejen hartanah, anda dapat artikel ni, anda letak kat blog anda. Boleh tak anda spend lah dalam 10 minit, tambah-tambahlah sikit pengalaman anda, mungkin fakta yang anda tahu. Faham tak? So tak adalah macam 100% guna ChatGPT. Kalau 100% guna tak salah. Tapi bila anda tambah-tambah sikit mungkin pengalaman anda, ilmu anda, kan? Mungkin nasihat anda, nanti artikel tu lagi cun lah. Setuju tak? Barulah orang baca artikel tu kan, nampak macam anda yang punya. Macam tu. Anda ada ownership. Okay. So macam saya lah, bila saya guna ChatGPT, saya tambah-tambah juga. Okay. So bila orang baca artikel saya, orang kata, dengar macam IK bercerita. Faham tak macam tu? Logik tak? Right? So jadi nasihat saya, kalau boleh, copy and paste, tapi tambah, ubah, maybe 20%. Okay, 10-20%. So now, barulah nampak macam anda punya pengalaman. Setuju? Alright. Habib tanya, ChatGPT ni dirujuk kat mana? ChatGPT kan dirujuk kat semua internet. Okay? Contohkan dia ni, komputer ni power tau. Bila contoh macam tadi tau, bila saya kata, boleh tak tuliskan 10 artikel mengenai mencari rumah pertama. Dia akan cari kat Google, dia akan cari kat buku-buku, dekat jurnal yang didigitaliskan. Okay? So dia akan ambil banyak sources di internet keseluruhannya. Macam tu. Okay? And then dia bijak tau, sebab dia artificial intelligence. Kalau anda betul-betul dalami artificial intelligence, menakutkan juga. Okay? Dia cari kat mana tau? Jawapan orang lain, kalau orang lain guna ChatGPT, jawapan-jawapan tu dia akan ingat. Dan dia akan tambah-tambah juga untuk anda. Gitu. Okay? So dia machine learning, dia belajar. Okay? Gitu. Cerdik tak? Sekolah dia kat mana dulu? Zaidi kata. Okay, membantu tak? Yes, Julia, ChatGPT ni AI, Artificial Intelligence. Okay? Razif tanya, ChatGPT kena register dan bayar tak? Dia free je. Kalau anda just login dengan Google account anda, tadi saya skip. Okay? Tapi anda just login dengan Google account anda dan anda boleh guna. And then dia ada juga version yang berbayar. Okay? Tapi version yang berbayar dia 4 point something. Tapi just nak beritahu anda, saya tak guna pun yang berbayar. Saya guna yang percuma je. Okay? So ChatGPT 100% percuma. Kalau anda nak upgrade yang lagi canggih, boleh je lah berbayar. Tapi saya sendiri tak guna yang berbayar. Okay? Hebat tak ChatGPT? Tengok ada tak soalan yang saya terlepas pandang? Senang kerja. Okay? So jadi, betul tak? So now, jelas tak jalan anda? Bila anda ada blog, tak susah pun untuk anda create content untuk blog anda. Kita gunakan ChatGPT. Ubah 10%, ubah 20% supaya ada your voice dalam content tersebut. Membantu? Ada soalan? Okay. Kalau ada soalan, teruskan soalan anda. Kalau clear, beritahu saya clear. ChatGPT boleh translate? Boleh. Tadi saya dah translate dah. Daripada English ke bahasa Arab kan? Okay. Jom kita minta dia translate. Okay. Yang ini. Boleh English ke Arab lah. English kepada Malay. Kan? Translate this to English. Okay. Tekan enter. Now artikel tadi, dia jadikan English. Jom kita main-main sikit. Minta dia translate ke Arabic. Boleh tak? Okay. Yang ni saya tak pernah cuba tau. Sebab Alalan Julia tanya, translate this to Arabic. Boleh ke? Tekan enter. Ambil. Habis ditranslatekan untuk anda dalam bahasa Arabic. Settle. Okay. So jadi nampak tak betapa hebatnya AI dan ada kalanya menakutkan. Right? Gitu. Oh, Kamarudin, that's good. Nampak? Kamarudin kata dia dah upgrade yang kena bayar kan? Dia boleh guna bahasa pasar tempatan. Bahasa Sabah pun boleh. Nampak? Dia upgrade lah. So, kalau nak make dia lagi power, upgrade lah. Tapi kalau tak pun tak apa. Okay? Saya sendiri pun tak upgrade. Boleh jadi konten untuk media sosial kita ke? Boleh, tak ada masalah. Saya selalu guna. Alright? Jom kita cerita pasal media sosial lah pula. Okay? Okay, contoh Nak tengok tak apa saya buat dekat Facebook saya? Right? Kat Facebook saya, okay, saya buka FB saya kejap. Tengok ni, FB saya kejap. Ini rahsia. Okay, ramai tak tahu tapi bila ada tanya saya jawab lah.
Okey, contoh. Macam ni. Yang ini. Anda ingat mana saya dapat? Hari-hari saya come up dengan soalan macam ni. Kan? ChatGPT je semua ni. Ini, ChatGPT bagi. Okey. Contoh. Okey, ini taklah. Ini iklan. Okey. Contoh, nanti saya tunjuk cara saya buat. Okey, macam mana? Okey, kejap. Scroll lagi. Ini tak. Ini saya buat sendiri. Tapi kan ada nampak kan, kadang-kadang saya buat banyak soalan-soalan. Okey, soalan-soalan macam ni. Alright, soalan-soalan nak bagi orang jawab, nak bagi interaktif, nak bagi engaging. Semuanya ChatGPT. Okey. Tengok satu lagi, contoh. Okey, yang ni. And then ramai orang reply. Okey. So apa saya buat? Saya just masuk ChatGPT. Jom kita masuk ChatGPT sekarang dan saya tunjuk apa yang saya lakukan. Okay. Let's go. Okay. Second type. Okay. Something like suggest. Okay. 50 engaging questions. Alright. Regarding starting a business. Okay. For my social media. Okay? Saya minta ChatGPT suggest 50 soalan yang engaging untuk social media saya. For my Facebook. Nak bagi tahu Facebook pun boleh. For my Facebook. Tekan enter. There you go. Saya dah dapat soalan-soalan. Saya akan copy and paste je ke Facebook saya. Betul tak? Alright? Contoh. Tengok yang nombor 1 ni. What inspired you to start your own business? Okay, perasan tak? Tadi ada salah satu soalan. Saya tanya, apa yang memberi inspirasi kepada anda untuk mulakan perniagaan anda? Kan? So jadi orang jawablah. Di Facebook kita. So ini yang saya lakukan. Itu yang saya kata. Once anda guna ChatGPT, tengok yang saya highlight ni. Okay. Ataupun you nak minta dia translate to Malay siap-siap, boleh. Translate to bahasa Malaysia. Okay. Tak ada masalah. Okay. Yang ni, yang saya highlight ni. Apa yang menginspirasikan anda untuk mulakan perdagangan sendiri? Okay. Jom tengok kat Facebook saya. Alright. Usahawan. Apakah yang memberi motivasi dan inspirasi untuk anda mulakan perdagangan satu masa dulu? Saya cerita. Nampak? Saya tambah-tambah lah sikit. Supaya orang nampak macam saya. Padahal ChatGPT. Okay. Membantu tak? Now anda dah tahu. Now anda dah tahu rahsia saya. Macam mana tu? Dah tak ada rahsia dah. Sebab tu kena tanya soalan. Tanya soalan, dapatlah jawapan dia. Okay. Asal kata ChatGPT ni boleh tak translate artikel? Boleh. Tak ada masalah. Tadi saya dah tunjuk. Kan? Bahasa Arab pun boleh. Membantu? Kalau membantu, bagi tahu bantu kat bawah. Kerja senang kan Julia? Bila kita tahu kerja dia senang. Right? So now terjawab tak soalan anda sekarang ni? Apa yang anda perlu tulis kat blog? Let's guna ChatGPT. Okay? Tapi kalau boleh janganlah copy and paste 100%. Ada ubah-ubah 10%, 20% dan jadikan dekat blog anda. So logik tak? Kalau saya kata kat anda buat blog, sehari nak update 3 kali pun boleh. Betul tak? Nak update setiap hari pun boleh. Sebab apa? Benda tu dah di depan mata sahaja. Right? Gitu. Lajulah buat posting lepas ni. Banyak senang. Okay? Itulah. You all duk buat jalan susah, jalan panjang. Kan? Yang kita yang tahu, kita buat jalan yang mudah. Right? Settle. Okay. So far so good? Clear? Okay? Right? So now, anda bayangkan, langkah pertama, anda nanti download panduan yang kami berikan untuk anda set upkan blog anda bila anda dah sedia. Okay? Bila anda dah blog, macam mana nak buat artikel dalam blog anda? Jawapan telah diberikan menggunakan ChatGPT. Kalau boleh jangan ambil 100% copy and paste ChatGPT, cuba ubah sikit-sikit supaya bila orang baca, orang nampak ada sedikit pengalaman anda. Okay?
maybe anda kongsikan story anda sikit. Okay, anda selit-selitkan lah. But at least the structure of the article dah ada dekat situ, betul tak? Kan? Tinggal 10 minit, 15 minit je lah untuk ubah-ubah sikit-sikit. Supaya nampak macam itu anda yang punya. Settle kan? Alright, okay. Tell you what, okay, next saya nak tunjuk anda macam mana bila dah siap blog anda, sebenarnya kan apa perlu anda lakukan untuk bawa blog tu ke depan. Okay, ke depan enjin pencari. Sambil-sambil tu kan ada soalan ChatGPT tulis, let's take a break. So macam saya kata hari ni kan about 2 jam je. Kita dah sejam, kita dah halfway. Okay, break 5 minit seperti biasa. Dan kalau ada soalan, teruskan soalan anda. Right, lepas break, saya akan tolong jawab. Assalamualaikum, enjoy your break, 5 minit.
Okey, kembali kita untuk part 2 bahagian 2, 1 jam lagi ya. Sebab bulan puasa kelas kita 2 jam je. Okey, insyaAllah boleh settlekan. Sebab tak banyak dah nak kongsikan dengan anda pun. Alright, baru terbaca Filzatus kata, wah macam tu ya, patutlah best-best je status IK. Itulah rahsia dia. Satu lagi, lupa pula nak kongsikan dengan anda. Pasal lagi ChatGPT Okey, lupa, baru teringat masa tengah break tadi. Lupa tak tunjuk anda ni. Okey, contoh. Okey, contoh satu lagi. Sekarang ni kita, jom saya sharekan balik ChatGPT. Okey, ini yang kita buat tadi kan? Alright, ini yang kita buat tadi. Okey, what if anda nak buat TikTok? Okey. What if anda nak buat TikTok? So, contoh dia, kita ambil topik yang awal-awal tadi. Okay. Contoh, saya scroll dulu. Yang ini, tajuk ni tadi. Mana yang tajuk macam best tu ni maybe, kita ambil ni lah. 10 tip. Okay, maybe ni tip untuk pembeli rumah pertama kali. Okay. Kita ambil tajuk ni tip untuk pembeli rumah pertama kali. Okay. Dan katalah anda nak buat TikTok. Okay, jom kita minta ChatGPT tolong buatkan skrip untuk kita. Okay, hasilkan skrip untuk TikTok. Saya tulis bahasa Melayu habis Mungkin dia akan tak faham ataupun tersalah, tapi most probably dia betul lah ni. Okay, hasilkan skrip untuk TikTok dan cadangkan video selingan. Okay, betul lah. Hopefully dia faham lah. Okay, untuk tajuk ni. Okay, so apa, ingat sebab tu saya jelaskan dengan anda, ChatGPT kita boleh macam bercakap dengan dia. So sekarang ni saya minta dia hasilkan skrip untuk TikTok dan cadangkan video selingan untuk tajuk tip untuk pembeli rumah pertama kali. Now, kita tengoklah dia faham ke tak? Most probably dia faham, hopefully betul lah. Okay, kita tekan enter. Dia buat macam tu. Okay, dia tak faham sangat. Sebab apa? Bila saya kata skrip kan, dia jadikan skrip coding punya skrip. Okay, so saya punya bahasa tak betul sangat lah tadi. Cuba kita ulang balik. Okay, sebab bila kata skrip, okay, dia jadikan macam skrip coding. So jom saya ubah sikit. Okay, nampak? Bila bahasa Malaysia kan dia macam terconfuse. Cuba tak payah cakap skrip lah. Hasilkan TikTok je. Okay, hasilkan TikTok dan cadangkan video selingan. Alright, cuba try. Tanpa tulis skrip tadi tu. Dia tak faham. Boleh tak kali ni? Saya tahu kenapa. Dia terambil yang tadi punya pula. Okay. Ini kalau yang upgraded punya tak ada masalah lah kot. Jom saya buat yang lain. Okay. Okay. Kita try baru punya. Macam mana? Hasilkan TikTok untuk konten bertajuk cara memilih rumah pertama. Okey, tekan titik lah sebab kita nak bagi dia faham. Cadangkan video selingan. Okey. Jangan teruk selingan lah, takut dia terambil yang tadi. Cadangkan video je lah. Senang cerita. Try. Jadi tak? Mungkin tak jadi jugalah. Okay. Tak berapa jadi. Kenapa tak jadi Dia tak faham kita punya ni. Dia dah terconfuse. Let's do in English lah, okay? Let me do in English. Alright, okay. Create a TikTok content. Okay. About, okay, choosing your right home. Choosing your first time home. Okay, kita try. Bukan apa yang saya nak. Okay. So jadikan sebab dia chat, maknanya kan dia dah terconfuse dengan kita punya prompt awal-awal tadi. Okay. Apa yang saya nak hasilkan sebenarnya adalah saya nak dia buat skrip untuk kita ikut je untuk TikTok kita. So maybe kalau saya delete semua ni, okay, saya delete and restart balik, maybe boleh lah, okay. Tapi kan dia dah terconfuse dengan kita punya
prompt awal. Okay. Sebab dia terambil yang sebelum-sebelum ni. So boleh tak? Kita tak payah tunjuk contoh ni. Okay. But you can try. Okay. Nanti anda try. Kena start new kan? Zaidi katakan. Kena start. Sebab dia dah terambil every single thing ni. Okay. Start new kat mana Zaidi? Saya pun tak ingat. Okay. How to start new Kat sini ke? Start new. So anda boleh klik dekat atas ni, belah kiri ni. Ini adalah untuk refreshkan, untuk start baru. Okay, bila anda klik ni, everything start from scratch, start baru. Alright, thank you. Awesome. Membantu so far? Kalau bantu, kita membantu kat bawah, then let's move on. Right, anda boleh explore ChatGPT bagi anda yang tak biasa dengan ChatGPT. Okay, next. Okay, next adalah tentang, okay, fine, blog dah buat. Content dah buat. Kita gunakan ChatGPT. Ubah-ubahlah dalam 10%, 20%. Okay. Tapi ada one more thing yang kita kena buat. Yang ni kena buat manual. Okay. Yang ni kena buat manual sedikit. Iaitu kan, blog dah siap. Tetapi, macam mana kita nak confirmkan supaya artikel yang kita buat tadi tu, Google faham dan bawa ke depan Google. Okay. Tadi setakat buat blog je. Tapi tak tentu lagi, bila orang search kat Google, perkongsian kita akan dibawa ke hadapan. Okay? So now, cerita dia adalah macam mana nak buat SEO. Search Engine Optimization. Supaya bila orang search warna perniagaan, artikel kita pergi ke depan. Orang search cara hilangkan jerawat, artikel kita pergi ke depan. Okay? So, jom kita buka buku baru. Okay. Taruh ke tepi ChatGPT. Okay? Oh, Zaidi saya cari. Dia kenal saya lagi tu. Okay, ChatGPT. Alright. So, how to make SEO sekarang ni? Okay. Now, langkah pertama. Okay, langkah pertama bila when we talk about search engine, okay, kita kena tahu dia punya keywords. Keywords seperti mana yang kita dah share dalam modul pertama lagi adalah apa yang orang cari kat Google. Contoh orang yang type kat Google, cara hilangkan jerawat. Okay. So itu adalah keyword. Apa yang orang cari di Google. Okay. Dan anda senaraikan, okay, 20 keyword-keyword anda. Ini daripada modul pertama lah kan. Anda dah senaraikan maybe 20 keyword-keyword anda yang kena mengena dengan anda punya what do you call it? Anda punya perniagaan. Okay. Sekadar contoh lah saya tunjuk anda sekadar contoh. Kejap. Okay. Ini yang kita buat dalam kelas yang lepas.
Kita buat something like this, tak silap saya kan. Kejap. Okay, yang ini. Saya sharekan ini dengan anda semula. Okay, so dalam kelas yang lepas kita dah kata tentang keywords. Okay, so ini adalah keywords kita yang berkaitan dengan perniagaan kita. So kalau kita punya perniagaan adalah produk kita, krim hilangkan jerawat. Okay, ada cuba senaraikan 20 keyword-keyword yang kena mengena dengan perniagaan anda. Okay, dan 20 lagi. Right? So setiap satu ni adalah apa yang mungkin orang cari dekat Google. Mungkin orang akan type hilangkan jerawat dekat Google. Orang akan type cara hilangkan jerawat kat Google. Orang akan type licinkan kulit kat Google. Okay? Hilangkan jeragat kat Google. So ini semua ni dipanggil keywords yang kena mengena dengan perniagaan anda. Okay? So anda kena dapatkan 20 keyword apa sajalah. It can be anything. Dia tak ada, kat sini dia tak ada betul atau salah lah kan? Okay? Tak ada betul atau salah. Cuba senaraikan seberapa banyak, agak-agak kan, apa yang orang akan cari di Google dan ada nak mereka jumpa perniagaan anda. So, most probably mereka cari yang kena mengena lah. Kan? So, takkan orang tu nak cari kereta Toyota pula. Kan? Ini tak ada kena mengena dengan perniagaan anda. So, ini bukanlah keywords anda. Alright? So, senaraikan 20 keyword yang kena mengena dengan perniagaan anda. Dan apa yang anda kena lakukan adalah, anda kena gunakan keyword-keyword ini dalam artikel ChatGPT tadi tu. Anda kena guna kreativiti sedikit untuk ubah sedikit supaya anda dengan sengaja masukkan keyword ni di dalam artikel tadi. Okay, saya tunjuk contoh dia. Nanti saya tunjuk contoh, anda akan faham. Alright. Okay, Math saya tunjukkan contoh dia. Apa maksudnya? Cerita dia macam ni. Anda kan kena gunakan 4 lokasi keywords. Okay. Ada letak kat 4 lokasi keywords. Right. So, saya akan skip ni dulu. Okay. Saya akan skip semua ni dulu. Nanti saya masuk balik. Okay. Ada 4 lokasi keywords. Ada kena letak di artikel anda. Saya tunjuk contohnya. Daripada scratch dari zero. So, sekarang ni kita masuk Google. Okay. Dan kat Google, saya lakukan carian warna perniagaan. Okay. Bayangkan seseorang mencari warna perniagaan dekat Google. Mereka akan jumpa laman web saya ni dekat atas. Nombor 1. Okay. Sebab apa jumpa kat nombor 1 ni? Sebab saya letakkan keyword saya di 4 tempat. Jom saya tunjukkan anda di mana. Tempat pertama, take note Tempat pertama, di tajuk artikel kita. So, nampak tak? Warna perniagaan ni adalah keyword. Saya letak di tajuk dia. Warna perniagaan. Jom saya klik So, 4 tempat tu di mana? Tempat pertama di tajuk. Okay. So, kalau ChatGPT, dia tak ada dia punya keyword situ, pandai-pandai adalah alterkan supaya anda boleh masukkan keyword kat situ. Okay. Tajuk. Tempat kedua kat mana? Anda kena cuba selitkan keyword tersebut di baris pertama. Ini baris pertama. Masukkan keyword tu di baris pertama. Dah dari tempat kedua dah. Satu kat tajuk, satu kat baris pertama. Nampak? Tempat ketiga kat mana? Tempat ketiga, somewhere dalam artikel anda, pastikan ada keyword tersebut. Warna perniagaan. Okay, selitkanlah pandai-pandai anda. It's just a matter of ubah sikit ayat, ubah sikit perkataan, dengan sengaja letak keyword kat situ. Tempat ketiga. Tempat keempat, dengan sengaja anda cuba selitkan keyword anda di baris terakhir. Ini baris terakhir kan? Selitlah di situ. Macam tu. Warna perniagaan. Okay. Yang ni macam, nampak? Last ni saya tulis apa? Kini anda tahu rahsia di sebalik warna perniagaan. Smiley face. Okay. Dengan sengaja saya buat tu. Benda tu tak penting pun. Statement ni tak penting. Tapi dengan sengaja kita kena cuba selitkan keyword di situ. Bila Google dapat detect ada 4 ataupun 5 keyword anda dalam artikel tu. Di tempat yang penting. Manakah tempat yang penting? Sekali lagi.
selitkan dekat tajuk. Nombor 1. Selitkan dekat baris pertama. Nombor 2. Selitkan dalam artikel anda. Ini boleh random je. Tempat ketiga. Dan last kali, make sure baris terakhir mempunyai keyword anda. Tempat keempat. Barulah Google tahu artikel anda ni kan mengenai warna perniagaan dan memudahkan Google bawa artikel ni ke depan Google. Sebab Google ni dia bukannya akan baca artikel anda pun. Dia komputer je. Dia akan scan. Dan bila dia scan, dia dapat pick up dekat tajuk ada warna perniagaan. Dekat baris pertama ada. Dekat baris terakhir ada. Dekat tengah-tengah ada. So jadi kan bila orang search warna perniagaan, in a way kan Google buat conclusion, artikel ini mengenai warna perniagaan. Sebab ada keywords di tempat-tempat yang penting. Faham tak teknik keywords ni? Okay. Kalau faham, betul saya faham? Meaning ini je yang teknikal hari ni. Anda kena pandai-pandai cuba selitkan keywords anda. Okay. Di 4 tempat penting tadi tu. Right. So jadi katalah anda buat artikel tu kan adalah untuk apa nama ni? Untuk hilangkan jerawat. So anda kena pastikanlah. Make sure tajuk ada perkataan hilangkan jerawat. Baris pertama anda selitkan perkataan hilangkan jerawat. Okay. Baris terakhir selitkan hilangkan jerawat. Dan kat tengah-tengah pun cuba masukkan hilangkan jerawat. Main-main ayat je lah. Okay. Main-main ayat sahaja. Faham? Ramai faham. Awesome. It's fun lah, seronok kan? Seronok-seronok buat macam tu. Kan? Tak adalah stres sangat pun. Kan? Just untuk try to selitkan keyword yang anda nak di 4 tempat tersebut. Alright. Terbaik. Yap. Tajuk, senang je nak ingat. Kat tajuk adalah tempat penting. Baris pertama adalah tempat penting. Baris terakhir adalah tempat penting. Okay? Anda ingat 3 tu je. Tajuk, baris pertama, baris terakhir. And then, cuba selitkan dalam artikel tu. Sekali ataupun 2 kali. Settle. Khalas. Alright. Awesome kan? Cun. Settle. Itulah cara dia untuk nak bagi Google tahu artikel anda mengenai warna perniagaan. Okay? So, saya nak rewind balik sebab tadi saya skip satu. Okay, nak jelaskan dengan anda. Okay. So, untuk Google bawa laman anda ke depan, dia ada 3 perkara. Okay. Dan daripada 3 perkara ni, sebenarnya kan anda dah settle 2. Keywords anda dah faham. Keywords letakkan 4 tempat. Backlink, saya dah kongsikan dalam modul yang lepas. Kejap lagi saya sharekan sedikit lah untuk anda. Modul lepas saya dah kongsikan tentang link popularity, ingat? Okay, tapi saat lagi saya akan share a bit. Right? Tapi the core one, the total dia adalah kan, kenapa Google suka blog? Soalan tadi tu. Okay, kenapa Google suka blog? Mari saya tunjuk anda contoh dia. Okay, Google sebenarnya dia sukakan informasi. Okay, blog adalah website yang penuh dengan informasi. Jom saya tunjuk anda contoh ni. Katalah saya masuk Google sekarang ni. Okay. Dan dekat Google, saya type batik. Betul tak kita akan dapat banyak laman web yang kena mengena dengan batik? Okay. Banyak. Kita boleh scroll down. Banyak sangat kena mengena dengan batik. Okay. Now, kalau laman web anda, dia jatuh bawah sangat. Jauh bawah sangat. Okay. Nanti tak ada siapa akan jumpa. Betul tak? Nobody's gonna find laman web anda. Kalau laman web anda kan bawah-bawah jauh-jauh macam ni. Betul? Right. Kan? Tak ada siapa akan jumpa. Tapi kenapa? Apa yang buatkan mereka kat bawah? Contoh. Nama ni dah cantik dah. Island Batik. Okay? Island Batik ni nama macam best dah kan? Cuba saya klik pada Island Batik. Okay? Saya klik pada Island Batik. Dia punya domain tu dah bagus lah. Dah cantik dah. Tapi kenapa dia jauh kat bawah? Ini laman web dia. Tak ada informasi. Laman web yang tak banyak informasi, Google tak suka. That's the bottom line. Gambar anda cantik, jenama anda cun, tapi tak ada information. Information maksud dia teks. Google akan letak jauh-jauh kat bawah. Okay? Contoh macam ni. Tak ada tulisan, tak ada teks. Right? Betul tak? Okay?
Contoh, more result. Okay. Katalah jauh lagi, bawah lagi kan. Kenapa semua ni kat bawah-bawah? You can just click most of them. Contoh yang ni. Anmarco Singapore. Kita klik. Most probably, dia tak banyak information. Gambar dah cantik. Nampak? Gambar cun. Tapi informasi tak banyak. So, bila informasi tak banyak, Google tak suka. Betul tak? So, jadi that's why bila anda Google, betul tak? Seringkali yang keluar dekat atas adalah Wikipedia. Perasan tak? Wikipedia selalu keluar kat atas. Kenapa Wikipedia keluar kat atas? Sebab dia full of information. So, Google sebenarnya suka informasi, Google suka teks. Nak letak gambar boleh, tak ada masalah nak letak gambar. Tak ada masalah nak letak teks, nak letak photos, kan? But make sure anda letak banyak informasi. This is why blog akan membantu anda. Sebab blog penuh dengan informasi. Blog lagi mudah untuk bawa ke depan Google. Faham tak teori dia di sini? Okay? Betul anda selalu nampak Wikipedia kan? Right? Right? Membantu? Kalau bantu, bagi saya membantu. Okay? So, jadi itulah dianya kat sini. Google, dia sukakan informasi. Okay? So, jadi, kalau anda dapat penuhi ketiga-tiga ni, barulah laman web anda, barulah blog anda dibawa ke hadapan. Okay? Nombor satu, informasi. Google, dia suka information. Information dalam bentuk teks. Sebab tu, kalau laman web anda gambar je, tak ada teks, dia akan letak jauh-jauh. Tapi bila laman web anda ada banyak information, contoh macam blog anda banyak information, dia akan bawa blog ke hadapan. Yang bagusnya kan, pengguna pun sukakan informasi. Kan? Sebelum orang nak buat belian, mereka nak baca informasi. Okay? So, pusing macam mana pun, informasi akan membina keyakinan dan credibility terhadap perniagaan anda. Betul tak? Macam tadi yang saya jelaskan awal-awal. Kalau anda buat takaful, okay? Anda jual takaful. Kemudian ada blog kewangan yang menggunakan ChatGPT. Kan? Orang lebih yakin. Orang lebih yakin, lagi ramailah anda dapat pelanggan. Okay? So, itu nombor satu, informasi. Nombor dua, keyword. Letakkan di 4 keyword di dalam perkongsian anda, di dalam artikel anda. Alright? Di tajuk, baris pertama, baris terakhir dan somewhere tengah-tengah artikel anda. Barulah Google tahu artikel anda ni mengenai keyword apa. So, bila orang lakukan carian, that particular article akan dibawa ke depan. Okay? And one more thing, yang ni kan daripada modul yang lepas, anda boleh check balik modul yang lepas, apa yang dikenal sebagai link popularity. Okay? Link popularity, saya minta anda dalam modul lepas, untuk anda tinggalkan link anda di laman web yang lain. Ingat? Okay? Antara caranya adalah anda tinggalkan komen di blog-blog yang berkaitan dengan perniagaan anda. So, bila anda ada link dekat blog-blog lain, orang lain punya blog, link ada dekat situ, itu dikira sebagai link popularity. Okay? So, Google itu pun akan ambil kira, kalau anda ada banyak link popularity, itu pun akan membawa laman web anda ke depan, blog anda ke depan. So, bila anda penuhi ketiga-tiga ni, kalau anda lupa link popularity ataupun anda terlepas, check balik modul kita yang lepas, okay, di mana saya kongsikan konsep link popularity. Okay? Then, anda akan dapat lakukannya. Right? So, bila anda buat ketiga-tiga ni, then blog anda, laman web anda akan pergi ke depan enjin pencari. Clear tak so far? Kalau clear, beritahu saya clear. Right? Kalau ada soalan, tulis soalan anda. Khalas, dah settle dah mengenai blog. Okay. Fatimah tanya, kalau kita dah buat semua tu, tapi website kita tak naik juga. Kenapa? Okay. Now, website, okay, macam tadi saya katakan, blog ni kan, dia lagi mudah untuk dibawa ke depan. Okay. So, jadi, expect blog anda yang pergi ke depan. Kenapa? Sebab, dekat blog, dia lagi banyak information. Setuju tak? Laman web anda, macam mana pun, dia akan satu panjang tu je. Tapi blog, hari ni anda update. Esok anda update. Kemudian update. Makin lama, makin banyak. Setuju? So, most probably, blog anda yang akan pergi ke depan. Okay? Gitu. Right?
Kalau anda dah buat semua ni, most probably dia akan bawa ke depan. Fatimah, kalau kita dah buat semua ni tapi website kita tak naik juga, kenapa? Mungkin tak cukup informasi, mungkin keyword anda tak ada di tempat penting, dan satu lagi of course, anda punya link popularity ni kan tak banyak. Anda setakat buat 2-3 je link popularity. Itu sebabnya. Kita masih lagi tak ke depan. Boleh tak contoh? Okay. Terjawab Fatimah? Clear tak? Lebih kurang. Amar tanya, kalau dalam website menjual, kita letak banyak informasi dekat page lain boleh ke? Boleh. Jadi membantulah juga search engine. Kalau anda buat laman web, anda ada beberapa page kan, itu still membantu. Sebab Google ni, asalkan banyak informasi, dia suka. Okay? Tapi bila blog, kita lagi banyak control. Nak tambahkan seberapa banyak informasi. 20 page boleh, 50 artikel boleh, tambah-tambah ada pandai ChatGPT kan. 100 pun boleh. Tapi kalau laman web, banyak-banyak pun 5 page je kan. Takkan anda nak buat sampai 20 laman web anda. Does it make sense? Okay, Zaidi tanya, SEO ni reach dia ke seluruh dunia ke? Yes, SEO reach dia ke seluruh dunia. Okay, tapi dia ada konsep geo-targeting. Artinya kan, kalau saya search, lagi cenderung akan jumpa yang dekat-dekat. Okay? Lagi cenderung dia akan jumpa dekat-dekat. Kalau dia akan tengok anda di negara mana, dia lebih kurang macam TikTok lah. Bila kita kat TikTok, lagi banyak konten tempatan yang akan keluar. So samalah dengan Google, dia lebih banyak konten tempatan. Right? Zaidi. Okay, Razif tanya, untuk backlink, okay, adakah kita kena tinggalkan URL blog ataupun website? Good question. Ini juga akan membantu jawab soalan Fatimah. Okay, website. Okay, selalunya, ni teknikal sikit Mak saya jelaskan dengan anda. Hopefully anda boleh follow saya. Okay, ini ada sedikit teknikal. Right. Kalau tak faham anda tanya saya. Saya nak cuba jelaskan ni dengan anda. Okay, macam ni. Ini adalah laman web anda, contoh. Okey, laman web anda adalah nama laman web anda katalah slimmingpro .com. Okey, anda jual produk menurunkan berat badan. Setuju? Okey. Bila anda buat blog, bukan bermaksud anda tambah satu lagi domain name. Tak payah. Okey, bukan maksudnya kan anda kena beli satu lagi domain name, Slimming Pro blog. Kan? Tak payah, tak perlu So jadikan kita buang yang ni. Bila anda ada satu je domain name, itu pun dah cukup. Sebab apa? Dalam domain name ni, anda boleh buat folder nama dia blog. Macam tu. Okay? Folder nama dia blog. Dalam panduan yang kami berikan kepada anda, kita akan tunjuk macam mana dengan hanya satu domain name, satu web hosting, anda boleh buat laman web dekat situ, anda boleh buat blog dalam tu. In other words kan, bahasa mudah dia adalah blog anda dia menumpang di domain name yang sama. Faham tak setakat ni? So jadi tak payah nak beli dua domain name satu pun dah cukup. Okay. So jadi kan untuk menjawab soalan apa nama ni? Razif. Okay. Razif cakap tadi, adakah kita tinggalkan ini ataupun ini? It doesn't matter. Okay. Anda tinggalkan ini pun cukup. Sebab apa? Blog anda dah memang menumpang di situ. Okay. So anda just tinggalkan .com anda sahaja. Terjawab tak Razif? Okay. Boleh? Boleh kan? Alright. Fatimahnya soalan. Jadi maksudnya blog kita tu kena konsisten sebut tentang produk kita lah ya, supaya Google dapat detect dan naikkan blog kita. Sebut keyword. Bukan sebut produk tapi sebut keywords. Okay? Nak sebut produk pun boleh. Kalau anda nak orang cari nama produk anda, bolehlah letak nama produk anda sebagai keyword. Pun boleh juga. Okay? Tapi biasanya bila orang masuk Google, contoh dia ada masalah nak hilangkan jerawat kan, dia akan type cara hilangkan jerawat. Okay. Dia tak type terus. Apa nama tu? Apa nama ubat jerawat yang famous kat Malaysia? Oxy Bukan, dia tak akan masuk Google dan type OXY. Betul tak?
Sebab dia tahu kalau nak beli Aussie, dia terus beli je dekat kedai. Okay? Kita nak orang tu search keyword. Selalunya kan dia search keyword dan keyword tu dalam artikel kat blog anda ada promote produk anda. Logik tak macam tu? Kan? Contoh katalah anda ni anda ada klinik. Okay? Anda punya klinik nama dia Klinik Dr. Azhar. Okay? Dan klinik anda adalah untuk sakit kulit. Okay? Sakit kulit. Right. Kita tak expect orang masuk Google, dia type Klinik Dr. Azhar. Sebab kalau orang tu type kat Google Klinik Dr. Azhar, dia dah tahu dah anda siapa. Kita nak orang tu type masalah kulit. Dan Klinik Dr. Azhar keluar kat depan. Does it make sense macam tu? So, artinya kan keyword tu adalah apa yang orang akan cari. Okay, and most probably is not the name of our product ataupun the name of our kedai. Perniagaan. Okay, tapi kalau nak buat juga boleh, tak ada masalah. Gitu. Okay. Clear tak Fatimah? Right? Julia tanya, link popularity banyak blog tutup komen, setengah kena login ke website dia. Memang betul. Ada kalanya mereka tutup komen. Correct. Okay. So jadi macam tu no choice lah. Kita kena cari yang boleh. Okay. Zaidi tanya, kalau saya target Western market macam mana? Okay. Kalau target Western market, sebenarnya boleh. Tak ada masalah. Okay. Google, dia akan cari tempatan tapi tak semestinya lah. Okay, tak semestinya. Okay, for example, let me buat contoh dengan anda sekarang ni. Okay, untuk membantu Zaidi lah. Okay, contoh, kita kat Google dan saya kat Dubai sekarang ni. Okay, dan saya type web hosting. Okay, web hosting. Okay, saya type web hosting kat Google. Now, atas ni semua iklan-iklan Iklan kita tak main lah Okay, GoDaddy. Okay, GoDaddy ada UAE punya, right? Ini UAE punya. Tapi ini contoh. Ini Dubai punya. Ini Dubai punya. Tapi ini bukan Dubai punya. Ini bukan Dubai punya. Ini bukan Dubai punya. Okay. Web Oasis, ini Dubai punya. Okay. So jadi kan, bukan nak kata langsung dia akan ambil tempatan saja. Dia akan mix juga. Okay. Tapi dia akan ambil beberapa tempatan untuk memudahkan orang yang mencari. Gitu. Zaidi. Okay. Dia akan utamakan sikit tempatan, tapi yang lain-lain pun akan ada juga. Yang global pun akan ada juga. Bergantung kepada SEO tersebut. Search engine tersebut. Boleh? Alright. Habib tanya, satu domain boleh buat berapa blog? Okay. Soalan advance lagi tu. Dia nak buat banyak? Boleh. Berapa-berapa boleh. Okay. So basically, once nanti bila anda download panduan yang kami berikan kepada anda, okay, nak buat blog berapa-berapa boleh. So contoh, slimpro.com blog, yang slash ni kan is unlimited. Anda nak buat slash resipi pun boleh. Blog tu resipi saja. Anda nak buatkan blog tu kan untuk anda letak video-video pun boleh. So jadi unlimited lah. Okay. So jadi kan anda anggap apa tahu. Ini technical lah Bila ada domain name, artinya kan ada macam satu folder. Okay. Di mana dalam folder anda tu, laman web anda. Tapi nama pun folder kan. Macam dekat Windows lah. Bila anda ada folder, dalam folder anda boleh buat folder-folder yang lain. Gitu. Okay. So contoh yang saya berikan kepada anda ni adalah Slimming Pro adalah main domain name anda. Bayangkan main folder anda. Di dalam tu, anda nak buat 10 blog ke 20 blog pun boleh. Tak ada masalah. Okay. Even anda nak buat laman web yang baru, dalam tu pun boleh. Saya selalu buat. Okay. Contoh. Okay. Katalah Slimming Pro, anda ada program. Okay. Tak payah. Slimming Pro tu adalah produk menurunkan berat badan. Tapi kalau anda ada program, tak payah nak beli satu lagi domain yang baru. Anda boleh buat macam ni. Technical ni kalau anda tak faham sekarang, tak apa. Boleh tanya kami nanti. Boleh tanya pelatih-pelatih anda. Yang technical lagi mudah untuk kita bantu anda one-on-one kan. Okay. Saya jadi contoh macam ni tau. Program. So now, anda ada satu lagi laman web di dalam domain name anda. Faham lebih kurang je boleh? Faham lebih kurang je. Okay. Saya boleh tunjuk contoh kepada anda. Okay. Tengok ni Saya buat magic. Magic lagi tu. Kejap. Okay. Ini blog saya. Okay. Untuk anda faham konsep folder tadilah. Okay. Blog saya ni. Okay. Dia punya URL. Anda tak nampak. Kat depan ni anda tak nampak URL dia. Okay. Tapi you can try. Okay. You can try nanti.
Ini irfankhairi.com. Tapi kan, kalau saya type irfankhairi.com/mentor, okay, you can try nanti. Ini laman web. Okay, dia akan masuk laman web saya. Okay. Kalau saya type irfankhairi.com/ apa lagi saya ada? Kadang-kadang saya tak ingat. Kejap, saya kena ingat. Kejap. /laporan X. Ini e-book saya, Laporan X. Ini dah lama dah ni. Okay. So jadi nampak tak? Dengan hanya satu domain, saya buat lebih banyak laman web di bawah domain tersebut. Okay. Boleh buat beberapa blog pun di bawah tu. Saya nak ada faham lebih kurang je dulu. Okay. Sebab bila anda nak buat, kalau anda confused, anda tanya kami nanti. One on one. Tanya Imat boleh, Izzat boleh. Jet, Yat, Islah pun boleh. Bab teknikal, insyaAllah tak ada masalah. Tapi saya nak anda tahu, it can be done. Okay. Saya buat selalu. Selalu saya buat. Okay. So tak adalah setiap satu kita kena beli domain yang baru, tahu tak? Gitu. Membantu? Fatimah tanya, jadi maksudnya kalau nak masuk dalam search engine negara luar, kena banyak keyword yang mungkin dicari oleh orang dari luar negara? Betul, correct. Yes. Okay. Anda kena imagine apa yang orang luar negara carilah. Okay. It should be in English lah. Definitely automatic in English. Okay. Kalau bahasa Melayu, most probably orang Malaysia je lah yang cari. Kan? Tapi kalau English words, it becomes more global. Okay. Awesome. Membantu. Cun. Okay, clear. Ada soalan lagi tak? Sebab basically dah settle. Okay, dah tamat modul kita hari ni. Okay. Modul mengenai blog dan SEO. Boleh kan? Okay. Filzato kata, ingatkan nak guna Blogspot. Okay. Blogspot tu boleh lah. Tetapi nanti domain name dia dah berbeza. Kan? Baik kita lalang, dah ada domain name kita sendiri kan? .com kita sendiri. So lagi professional. Dia punya lawan dia macam ni lah. Kalau anda guna Blogspot, orang tahu benda tu free. Macam nanti brand anda jatuh. Alah, guna Blogspot je. Tapi bila anda guna irfankhairi.com/blog, orang nampak ini blog anda. Faham tak? Perception. Alright. Clear? Membantu? Settle cerita kita hari ni. Okay? So jadi, kalau ada soalan, nanti teruskan soalan anda dekat grup kita. Okay? Topik kita hari ni adalah untuk macam mana nak gunakan teknik SEO, dan itu juga yang saya lakukan. Just follow balik apa yang saya sampaikan kepada anda. Kalau anda dah ready, anda boleh download panduan macam mana nak set upkan blog anda, ada dekat grup kita. Okay, panduan tu ada dekat grup. And then, what do you call it? Gunakan ChatGPT. Alright, gunakan ChatGPT untuk buat konten anda. Sebab tu topik hari ni mudah. Kan? Dulu saya kena ajar macam mana nak buat structure lah, nak buat ayat lah dan sebagainya. Memang pening kepala, but now gunakan ChatGPT. Tapi tolong kalau boleh, jangan ambil 100% ChatGPT. Tiruvasi sikit, maybe 10%, 20% anda tambahkan juga input dari pengalaman anda daripada ilmu yang anda ada. Sebab memang anda buat perniagaan pun dalam bidang yang anda suka, betul tak? So jadi tak best lah kalau kita ambil 100% ChatGPT. Tukar-tukarlah 10%, tukar-tukarlah 20%. Okay? Macam saya seperti mana yang saya tunjuk anda tadi tu kan. Saya tak adalah copy and paste ke dalam Facebook saya 100% ChatGPT. Saya akan ubah sikit-sikit supaya orang dapat nampak macam natural sikit lah dari kita. Okay? Awesome. Apa pendapat anda topik kita hari ni? Kalau membantu macam saya membantu, okay. Ucapan saya selamat menyambut Hari Raya. Beberapa hari saja lagi, tak tahu hari Rabu ke Khamis kan. Silap-silap macam orang Dubai. Hari Selasa. InsyaAllah. Bagi anda yang balik kampung tu, berhati-hati kat jalan raya. Banyak-banyak bersabar dengan traffic jam yang makan masa beberapa jam. Okay. Keluar FYP saya kan, traffic jam je. Itu je yang keluar kat FYP saya sekarang ni. Okay. So berhati-hati kat jalan raya and enjoy raya. Okay, ada soalan, tulis soalan anda. Okay, pejabat kami tutup untuk seminggu ni. Tapi kalau anda message kami, kalau ada soalan, go ahead. Kita akan try jawab jugalah. Time cuti. Saya dah instruct dah our team. Kalau ada soalan daripada anda, tolong jawab. Kalau boleh. Okay, walaupun cuti. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Coach Khair, Habib, Zulaika, Khairil, Fatimah, Azhar, Zaidi, Danish, Melo, Awang, Razif, Yusnita, Julia. And another reminder, kalau apa saja teknikal yang anda tak faham, reach out, contact kami. Boleh tak macam tu? Okay. Assalamualaikum.